Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu semula di dalam majlis pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah. Yang beliau ini berasal daripada Hadramaut dan beliau meninggal dunia di Tanah Abang, Jakarta, Indonesia. Semoga Allah memberkati beliau dan memberkati segala yang membaca, segala insan yang membaca kitab karya beliau dan menghuraikannya. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ini kita telah pun membicarakan tentang wudu. Kita dah selesai tentang syarat-syarat wudu, iaitu syarat wudu ada 10 pun telah selesai. Seingat saya kita juga telah selesai membaca berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu, iaitu di muka surat yang ke-27 tu rasanya kita dah selesai, kalau saya tak silap lah. Kalau saya tak silap, kita hari ni masuk muka surat yang ke-29. Betul ke? Muka surat yang ke-27 tu kita dah bincang ke semua je ataupun tidak? Seingat saya macam dah selesai. Saya pun terlupa nak menengok balik rakaman sebelum ini. Di mana terakhir kita berhenti Di mana Ustaz? Kita berhenti last di sini. Di mana perbahasannya? Baru nak masuk. Betul. Ada yang tanda tak? Kalau ikut sahabat kita, macam kita tak pernah baca lagi muka surat yang ke-27. Belum lagi Oh, maknanya kalau begitu saya tersilap di Masjid Polis. Ya, selesai. Masjid Polis selesai. Masjid Bukit Aman selesai perbahasan ni. Baik, kalau begitu kita akan masuk di muka surat yang ke-27 biiznillah subhanahu wa taala, iaitu dalam membicarakan perkara-perkara yang membatalkan wudu biiznillah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang ke-27. Kata Sayyidina Al-Imam Al-Syekh Salim ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abdullah ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa qurra'i Safinatin Najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Faslun. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwal ma kharaja minas sabilaini min qubulin aw duburin rihin aw ghairihi illa al-mani. Al-thani zawalul 'aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adahu min al-ardi. Al-thalith iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'ilin. Ar-rabi' massu qubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'. Yang bermaksud fasal, iaitu satu tajuk pada membincangkan mengenai perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kita semua sedia maklum dah ni. Perbahasan yang akan kita pelajari semua kita dah pernah lalu. Cuma kali ini kita nak baca secara tertib, secara berkitab, dan mungkin ada tambahan-tambahan yang menambahkan lagi pengetahuan kita berkenaan dengan perbahasan ini.
Jadi kata pengarang kitab kita ini, pembatal-pembatal wudu ada 4 perkara. Ini adalah 4 perkara yang kalau berlaku salah satu daripadanya akan membawa kepada pembatalan wudu. Kalau keempat-empatnya berlaku serentak, lagilah. Cukup dengan satu saja pun sudah membatalkan wudu. Maksudnya apabila salah satu daripada 4 perkara ini berlaku, maka ia akan mengundang hadas. Asal orang yang berwuduk macam kita lepas sembahyang tadi, masa kita sebelum sembahyang, tengah sembahyang, sekarang ni pun kita tak ada hadas. Kita suci daripada satu kotoran yang namanya hadas. Apabila berlaku saja salah satu daripada 4 perkara ini, secara automatik datang semula hadas dan kena kepada muka, tangan, kepala dan kaki kita, yang ia menghalang kita daripada dapat melakukan salat dan juga beberapa perkara lain dengan sah. Jadi apabila berlaku saja salah satu daripada 4 perkara ini, maka ia membawa kepada pembatalan wuduk dan membawa kepada kedatangan hadas yang kita tak nampak dengan mata kita. Tapi sebagian para wali Allah, mereka melihat orang yang berhadas kecil ini ada pada wajahnya dan juga tangannya serta badannya itu kotoran. Sebab itu kalau dalam kitab fiqh disebut hadas adalah amrun i'tibariyun yamna'u min sihhatis salati haitsu la murakhis. Hadas kecil ni adalah satu perkara yang bersifat i'tibar. Satu perkara yang kita i'tibar, kita anggap dia ada. Sebab secara mata kasar kita tak nampak benda tu ada. Tetapi kita menganggapnya ada. Seakan-akan ada. Walaupun kita tak nampak, tapi ada juga para wali Allah yang nampak. Satu perkara yang diiktibar ia tu ada, yang kewujudan dia akan menghalang daripada sahnya sembahyang. Sekiranya tidak ada benda yang bersifat rukhsah. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang dia berhadas tapi sembahyang dia sah. Contoh orang yang dia itu kencing tidak lawas, 24 jam kencingnya sentiasa menitih, maka dia ketika itu wajib sembahyang, walaupun ketika itu dia memang berhadas kecil. Kalau ikutnya dia tak boleh sembahyang, sebab orang yang nak sembahyang dia kena hilangkan daripada dirinya sebarang najis dan juga hadas. Tapi orang ni kalau dia hilangkan najis dia sekalipun, dia bersihkan kemaluan dia, contoh dia nak sembahyang, elok je dia selesai bersihkan, datang balik kencingnya. Sentiasa dia ni berterusan air kencingnya keluar. Jadi macam mana cara dia nak sembahyang? Maknanya dia kena bersihkan diri, kemudian diikat mana yang patut, atau dia pastikan jasad dia tak kena najis, dia pakai pampers ke, atau dia ambil apa sajalah, dia ambil katakan sebarang penyarum contoh, kemudian dia solat. Dengan apa yang telah kita bincangkan sebelum ni, orang yang berhadas kecil ni maknanya dia kena bila masuk waktu saja baru dia boleh bersihkan diri, kemudian dia terus berwuduk. Selepas dia selesai berwuduk, dia kena terus sembahyang. Kalau dia lewatkan, tak boleh, dia kena ulang semula, balik semula perkara ni. Maksudnya dia kena tunggu masuk waktu dulu. Contoh macam tadi nak sembahyang maghrib, dia tak boleh berwuduk lebih awal daripada sembahyang maghrib, kena tunggu maghrib dulu. Orang azan saja sebut ya Allah, start pada azan Allahu Akbar tu, dia pun boleh masuk wilayah. Kemudian dia bersihkan diri dia, kemudian dia terus ambil wuduk, kemudian dia datang ke surau. Tak apalah kalau dia pun tak qomat lagi, dia boleh tunggu, tak ada masalah. Tapi kalau dah qomat, dia kata nantilah dulu nak makan royan dulu. Ada pula di belakang tu dia mula letak royan contohnya. Dia kata nanti kalau lepas isyak takut lambat sangat. Dia hentam dulu supaya dia sembahyang pun khusyuk, ngaji pun khusyuk. Tu gaya macam ada tu. Macam ada di belakang tu. Ada Ustaz? Kalau ada tu susah hati saya, susah hati saya. Jadi dia kena sembahyang secara segera. Tapi kalau dia datang ke surau, tiba-tiba dia tak qomat lagi, okey tak apa, dia tunggu sebentar. Jadi disebabkan dia ni ada keuzuran, dia dibolehkan sembahyang walaupun dia ada hadas. Tapi kalau ikut asalnya dia tidak boleh sembahyang kerana dia masih berhadas kecil. Okey, jadi sebab apa dia berhadas kecil? Kerana berlaku salah satu daripada 4 perkara ni. Baik, kita akan lihat satu persatu daripada 4 perkara ni. Pembatal wuduk, maksud dia yang menyebabkan berlakunya hadas kecil itu ada 4 perkara. Okey, kita lihat yang pertama.
Pembatal yang pertama, perkara yang menyebabkan wuduk seseorang itu akan batal adalah apa sahaja yang telah keluar daripada dua jalan. Apa sahaja yang keluar daripada dua jalan. Apa dia dua jalan ni? Jalan kelubuk ke? Bukan. Ini jalan, maksudnya merujuk kepada anggota kemaluan kita. Dua jalan yang membawa kepada keluarnya najis. Itu maksud dua jalan. Apa sahaja yang telah keluar daripada dua jalan, iaitu daripada kubul maknanya kemaluan hadapan, tak kira kemaluan lelaki atau orang perempuan, atau dubur, iaitu kemaluan belakang. Sama ada benda yang keluar itu berupa angin atau selainnya. Angin, maknanya terbuang angin. Biasa buang angin ni daripada kemaluan belakang. Tapi kalau kita tanya pada orang perempuan, dia kalau lepas melahirkan anak, kadang-kadang keluar juga angin daripada kemaluan hadapan. Kita orang lelaki setakat ni tak biasa dengar lagi orang lelaki tiba-tiba, maaf Ustaz, saya terkentut secara berhadapan. Apa tu kan? Rupanya dia pun keluar angin daripada kemaluan depan. Bukan keluar kencing, keluar angin. Berasa tak biasa dengar lagi. Tapi kalau berlaku, batal wuduknya. Walaupun keluarnya angin, walaupun pakaiannya taklah bernajis, sebab angin itu tidaklah bernajis. Tapi kalau angin dengan isi, bernajis. Kalau dia kena cirit birit, contohnya dia ada penyakit, dia sakit perut, akhirnya dia kena CB. Apa dia CB? Cirit birit. Maka ketika itu dia bernajislah pakaian kalau terkena najis yang keluar bersama-sama dengan angin tersebut. Tapi semata-mata keluar angin tak bernajis pakaiannya, tetapi membatalkan wuduk. Sebab tu disebut di sini sama ada benda yang keluar itu berupa angin atau selainnya. Selainnya yang biasanya air kencing ataupun buang air besar. Dua itulah. Atau kadang-kadang benda yang lain sikit, keluar ulat contoh, katakan dia sakit, minta-minta Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesihatan yang berpanjangan, yang tidak menghalang kita daripada beribadah. Allahumma amin. Katakan ada seorang tu dia sakit menyebabkan selalu keluar ulat, keluar ikut depan, terjungui kepala dia. Lepas tu dia masuk balik contoh. Seronok dia nak tengok suasana luar, lepas tu dia masuk balik. Ataupun ulat tu keluar ikut kepala belakang. Bila terkeluar saja dia kata, sudah keluar pula. Dia nak mengangkat kawan tu masuk balik. Batal wuduknya. Sebab telah keluar sesuatu daripada kemaluannya, walaupun yang keluar itu adalah ulat. Atau katakan satu orang tu macam mana dia makan hari tu, punya semangat makan doroyan, tiba-tiba ada satu doroyan tu dia punya kulit dia kecil, dia punya isi dia kecil je. Dengan biji-biji dia kecil. Dia nak mengisap-ngisap durian tu termasuk sekali dengan biji-biji tertelan terus. Dia tertelan terus biji tu. 2-3 hari keluar semula. Budak dia kata, kita nak tanam ke tidak? Kalau tanam, kalau tumbuh malu ke orang macam tu kan. Sebab biji tu keluar daripada kemaluan dia. Dia buang air, tiba-tiba kenapa berat rasa ni? Dia duduk pelan-pelan, keluar benda tu, keluar biji durian. Lepas tu dia tanam, sudah tumbuh pula. Contohnya, ini durian yang ada dia ada kesan dia. Kalau orang tahu, orang takkan beli, orang geli nak makan. Kata orang kata orang Perak lama-lama canggih rasa nak makan, canggih rasa, jijik rasa nak makan. Syekh Idris guna kalimah canggih. Saya tanya ke apa nama makcik-makcik saya, apa dia canggih? Dia kata canggih jijik maksud dia. Syekh Idris dalam kitab Bahru Mazi guna. Udah kalau kita tak tahu, kita pun kata beristinjak. Syekh kata beristinjak menggunakan tangan kanan adalah perbuatan yang canggih. Kalau kita orang Kuala Lumpur, udah kita kata Syekh dah sesat dah, nampaknya tak? Boleh pula beristinjak guna tangan kanan tu adalah perbuatan yang canggih. Ini bukan perbuatan yang canggih, ini perbuatan yang mundur, yang bercanggah dengan syarak. Rupanya bila rujuk dengan orang lubuk yang lama-lama ni, kata canggih tu maknanya jijik, maknanya jijik. Okey, sama ada yang keluar itu berupa angin atau selainnya, macam biji durian tadi, kecuali air mani. Satu sahaja yang keluar daripada kemaluan hadapan, sama ada kemaluan itu kemaluan lelaki atau kemaluan orang perempuan. Kalau keluar air mani, ianya tidak membatalkan wudu. Ini adalah satu-satunya perkara yang keluar daripada kemaluan hadapan lah, kemaluan hadapan yang tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau sebelum itu
telah keluar terlebih dahulu air mazi, batallah wuduk, sebab air mazi juga keluar daripada kemaluan. Jadi kalau sebelum seseorang itu keluar air mani, dia keluar air mazi dulu, baru keluar air mani, dia kata tak batal wuduk. Memanglah tak batal wuduk kalau keluar air mani saja, tapi masalahnya sebelum tu dah keluar air mazi, maka batal wuduk dengan sebab keluar air mazi. Tapi katakan satu orang tu, katakan contohnya dia tidur duduk dalam pengajian, dia duduk dengar ceramah, lepas tu dia tertidur, lepas tu entah macam mana, hudah terkeluar, dia kata hudah basah, bukan kencing ni lain ni, apa mimpi tadi, dia kata. Ketika itu yang pasti adalah dia telah keluar air mani. Adakah sebelum dia keluar air mani masa dia tengah tidur, dia tidur duduk elok, adakah ketika itu keluar juga air mazi? Wallahu alam. Jadi al-aslu al-adam, pada asalnya tidak datang. Maksudnya pada secara asasnya yang pasti hanya keluar air mani, tidak pasti keluar air mazi ataupun tidak. Maka hukum adalah berdasarkan kepastian. Maka orang ini dia tak perlu berwuduk dah. Sebab wuduknya belum batal, walaupun dia sudah berhadas besar. Tapi dia nak buat apa dengan wuduk dia? Nak semayang tak boleh, nak pegang Quran tak boleh. Jadi dia kena mandi wajib. Cuma dia mandi wajib dalam keadaan dia tidak berhadas kecil, dia hanya berhadas besar. Okey, ini adalah perkara yang pertama, pembatal yang pertama, iaitu keluar sesuatu daripada kemaluan. Sama ada yang keluar tu apa saja, benda yang biasa atau benda yang tak biasa, benda yang jarang-jarang keluar, contoh macam ulat, contoh macam biji durian tadi. Melainkan satu saja, iaitu air mani. Kalau orang lelaki keluar air mani atau orang perempuan keluar air mani, ia tidak membatalkan wuduk, tetapi dia telah mengundang hadas besar. Jadi boleh juga orang tu dia tidak berhadas kecil, tetapi dia berhadas besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pembatal yang kedua. Ini perkara kedua yang membatalkan wuduk. Pembatal yang kedua adalah kehilangan kemampuan akal. Hilang akal, maknanya dia sudah tidak dapat untuk berfikir. Bukan habis fikir, memang tak boleh fikir dah. Sebab apa? Sebab akalnya hilang. Contohnya yang paling mudah, tertidur lah. Bukan orang yang tidur ni orang tak ada akal, ada akal dia, tapi dia tak boleh nak guna. Sebab ketika itu dia sudah berada di bawah taklukan mimpi, di bawah taklukan tidur. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, an-naumu sultan. Tidur itu adalah raja. An-naumu sultan. Tidur itu raja. Kalau dah mengantuk, tak boleh apa dah. Orang suar durian pun tak apalah, besok lah. Saya ingat lagi satu hari tu saya balik daripada Kuala Lumpur nak datang ke sini. Sampai ke Tapah tu awak lapar sebenarnya. Perut lapar benar. Lepas tu rasa nak makan. Sampai ke Tapah nak makan kejap. Tapi dah mengantuk punya pasal. Tak apalah, tidurlah kejap. Tidur, lebuh tuan-tuan. Sesudah dah pukul 3 pagi. Mana ada orang buka kedai dah pukul 3 pagi walaupun di RNR. Tak kata apalah. Tengok je lah dengan perut lapar. Nak katanya an-naumu sultan. Mimpi tidur itu adalah sultan. Dia adalah berkuasa. Dengan maksud kalau dia dah datang, tak boleh kata apa dah. Jadi pembatal yang kedua adalah kehilangan kemampuan akal. Orang tidur, kita suruh apa pun dia tak sedar dah. Melainkan kita gerak dia dah tersedar baru boleh. Pembatal yang kedua adalah kehilangan kemampuan akal disebabkan tidur. Ni contohnya lah. Atau selainnya. Atau selain daripada tidur. Apa contohnya? Selain daripada tidur, dia pitam. Dia pengsan, dia kena operation. Moga-moga kita selamat biiznillah daripada sebarang penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Satu orang doktor kata awak kena operation. Kemudian dia operation pula, operation yang hilang kemampuan akal dia. Saya pernah di operation di Mesir. Doktor kata tak akan ditidurkan seluruhnya. Dia operation saya sudah sedar. Dia hanya bius setengah badan. Setengah badan lagi maknanya tak dibius. Itu saya tak dalam keadaan tidur. Jadi saya di operation, doktor mengodek-ngodek kita, kata boring sangat menunggu bila nak siap. Tidurlah. Sekali saya tidur. Tak dibius, siapa yang tidur? Saya saja tidur, tak larat menunggu. Dia kata setengah jam aja. Rupanya dengan doktor pemuka memandang saya dengan pucat-pucatnya. Apa kena doktor ni? Rupanya dia melihat kawasan operation saya itu lain daripada yang lain. Dia biasa jumpa dalam kitab je. Kitab perubatan lah, bukan kitab Safinatun Najah. Dalam kitab perubatan.
keadaan yang agak lain daripada yang lain, sampai dema bincang sama dema, hai kita berhenti apa, kita tolak dia ke hospital lain lah, tak berani. Tapi ada satu orang doktor tu dia kata tak apa, kita teruskan. Dema menyembang sama dema, lepas tu bisik-bisik, lepas tu semua pandang saya muka nampak mereka tu muka ni muka risau yang kita tak tahu apa cerita. Lain kalau dia kata banyak kamu ucap, masa tu lain cerita lah kan. Dema pun tak khabar benda. Jadi kita pun hantar lah dema. Buat-buat apa nampak tu setengah jam, tak juga selesai. Sampai sejam, duk godek-godek lagi kita. Lain kali saya kata, boringnya, nunggu lama-lama. Lain kali saya tidur. Masa tu baru batal lah wuduk saya. Memang saya tidur semua. Lepas tu sudah-sudah dia bergerak, naik ke ward. Tapi katakan masa dia operation tu saya tak tidur, tak batal lah wuduk saya. Cuma dalam keadaan itu, mereka telah memegang kemaluan saya sebab ada sedikit operation di kawasan yang terbabit, menyebabkan batal lah wuduk saya. Sebelum tu, saya dah berwuduk, saya siap apa semua. Tapi maknanya wuduk saya batal bukan dengan sebab tidur, bukan sebab kena bius, sebab dia tak bius semua. Masih akal saya dapat berfikir dengan waras. Cuma saya terbatal wuduk, pertamanya kerana mereka menyentuh kemaluan saya, yang keduanya kerana selepas tu saya tidur. Tapi kira-kiranya yang berlaku yang pertama lah, sebab bila saya tidur tu saya dah tak berwuduk dah sebenarnya. Jadi kalau orang tu dibiuskan semuanya, hilang saja, batal lah wuduk dia. Walaupun hanya sesaat, walau hanya 2 saat, walau hanya sekejap saja sekalipun, maka batal lah wuduknya kerana sudah hilang akalnya. Orang yang dia ada penyakit nyanyuk contohnya. Dia ada penyakit nyanyuk, tapi dia bukan nyanyuk yang berterusan. Tiba-tiba dia nyanyuk. Dia panggil al-junun al-muqatta'ah. Dalam bahasa Arab, kalau tak silap, dia panggil al-junun al-muqatta'ah. Ataupun al-mutaqatti'ah. Seingat saya begitu istilah yang kitab fiqahnya. Gila yang datang sekejap. Sekejap dia gila, jadi elok balik. Lepas tu tak lama, lepas tu dia gila semula. Masa dia gila tu, katakan dia nak sembahyang, dia ambil wuduk, tiba dia gila. Lepas elok ambil wuduk gila, maka ketika itu batal lah wuduk dia. Batal lah wuduk dia. Rasulullah juga pernah berlaku pada baginda Nabi pitam di akhir hayat Nabi. Kita semua sedia maklum, Rasulullah SAW apabila makan racun yang diletak oleh seorang Yahudi perempuan, akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Masuk Islam, jadi sahabat Nabi SAW, cuma dijatuhkan hukuman qisas kerana ada sahabat Nabi yang makan dan meninggal dunia. Lalu keluarga sahabat Nabi yang meninggal dunia itu menuntut qisas, sebab memang wanita Yahudi tadi sengaja meletakkan racun dengan tujuan nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia tengok Rasulullah diberitahu oleh daging tu maklum kerana Nabi yang dia tu beracun, jadi Yahudi tu kata ini memang betul Nabi lah. Lalu dia masuk Islam dan dia walaupun menjadi sahabat Nabi, cuma dijatuhkan hukuman qisas, jatuhlah dia dijatuhkan hukuman qisas lah keadaan dia telah menjadi seorang muslim, dia telah menjadi seorang muslimah, dan dia telah menjadi salah seorang sahabat Nabi SAW. Apabila Nabi terkena racun tu, Allah Ta'ala berhentikan peranan racun tu, dan Allah memberikan pilihan pada Nabi, sama ada Rasulullah nak hidup selama-lamanya atau bertemu dengan Allah Azza wa Jal tetapi wafat. Yal maut yal hayah, dua tu yang orang Arab mesti kata, sama ada hidup ataupun mati. Kalau nak hidup selama-lamanya tapi tak dapat bertemu dengan Allah, atau mati, wafat lah, wafat sebagai seorang syuhada sebab dia racun, meninggal sebab kena racun. Tetapi tidak berselama-lamanya. Kita pun tak sempat jumpa Nabi sebab Nabi wafat, tetapi Nabi bertemu dengan Allah. Lalu Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, ada seorang hamba, dia diberikan oleh Allah akan pilihan sama ada mahu hidup berterusan selama-lamanya atau. Lalu Nabi menyatakan, hamba itu akhirnya telah memilih Ar-Rafiq Al-A'la, telah memilih kekasih yang paling tinggi, iaitu Allah Azza wa Jal. Jadi para sahabat dengar cerita tu, para sahabat ingat Rasulullah cerita ada satu orang dulu-dulu. Rupanya Rasulullah cerita tentang diri baginda sendiri. Dalam ramai-ramai tu Sayyidina Abu Bakar menangis. Para sahabat semua terkejut, kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Orang lain okey je, Rasulullah cerita pasal ada orang, ada seorang hamba. Rupa-rupanya apa yang Nabi maksudkan difahami oleh Sayyidina Abu Bakar. Nabi nak memberitahu kepada para sahabat, saya akan kembali kepada Allah Azza wa Jal sebab saya memilih untuk bertemu Allah dan tidak bersama dengan kamu lagi. Jadi dalam akhirnya Allah Ta'ala pun menjalankan kembali peranan racun yang ada pada jasad Nabi SAW. Lalu Nabi sering pitam, dan di akhir hayat Nabi pitam. Nabi pitam, kemudian Nabi tersedar, Nabi tanya,
para sahabat dah semayang ke belum? Mereka memberitahu, belum lagi ya Rasulullah, semuanya menunggu anda di masjid. Tak berani, seorang pun tak berani jadi imam sebab risau keadaan Nabi, dan mereka mengharapkan Nabi yang menjadi imam mereka. Lalu Rasulullah meminta supaya didatangkan air, lalu Rasulullah pun berwuduk, dan ketika Nabi dipapah dalam jalan nak pergi ke masjid, Nabi pitam dan pingsan sekali lagi. Dibawa semula ke pembaringan Nabi. Tak lama lepas tu Nabi tersedar semula. Nabi kata, macam mana dia dah semayang ke belum? Belum lagi Rasulullah. So kata ambil wuduk. Sebab apa Nabi minta ambil wuduk? Sebab wuduk Nabi sudah pun batal disebabkan Nabi pitam. Udah berulang kali begitu, akhirnya Rasulullah SAW meminta Sayyidina Abu Bakar menjadi imam salat kaum muslimin ketika itu. Jadi Rasulullah setiap kali bangun, Nabi pun berwuduk sekali lagi kerana batal wuduk Nabi disebabkan pitam. Jadi yang di sini balik kepada pembahasan kita, pembatal yang kedua adalah kehilangan kemampuan akal disebabkan tidur atau selainnya, kecuali satu keadaan. Kecuali tidur seseorang yang menetapkan papan punggungnya ke bumi. Apa maksud dia? Kecuali satu orang dia tidur. Bila sebut tidur ni tuan-tuan, dalam kitab fiqah, bila sebut tidur, maknanya dia dah tak dengar dah. Orang menyembang sebelah dia dah tak dengar langsung dah. Dia dah hilang dah dalam lena dia. Orang bercakap dia tak dengar langsung dah. Sebab kalau kita tidur sebelah orang, peringkat awalnya kita terdengar lagi dia menyembang-nyembang tu. Mula-mula kita terdengar lagi dia menyembang apa. Lama-lama lepas tu kita dengar, tapi kita dah apa benda dia sembang dah, kita dah mula semakin mengantuk dah. Kita dengar, tapi kita tak tahu dah butir apa sebab kita dah terlalu mengantuk. Masa tu pun belum lagi dianggap tidur. Walaupun orang Melayu kita kata dia dah tidur, dia dah mamai-mamai, tu sebenarnya dia belum lagi tidur secara fiqah. Bila dia dianggap tidur, lalu tidur itu membatalkan wuduk apabila dia dah tak dengar langsung dah orang menyembang, walaupun orang tu menyembang sebelah dia. Ketika itu baru dipanggil tidur. Jadi kalau contohlah kita, biasanya orang kita bila pergi dengar khutbah, dia jadi mengantuk. Gamaknya bila kecil dah dilatih. Pergi khutbah, tidur ya. Memang begitu gamaknya. Bila setiap kali dengar khutbah, kita rasa sedap juga khatib tu bercakap tak? Lepas tu mula rasa mengantuk, lepas tu tidur. Tidur mestilah kena duduk. Kalau tumpang lalu nak baring kejap, ngamuk orang masjid, kamu datang ni nak sembahyang ke nak tidur? Ya tak? Cuma ada satu keadaan sebenarnya kita disunatkan berbaring. Kita pergi sembahyang subuh, cuma saya pernah buat tapi saya tak berani nak buat depan orang, takut orang marah. Tapi dia satu perbuatan sunat. Kita pergi sembahyang subuh, kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas kita sembahyang sunat tu, sebentar nak tunggu qomat, sunat kita baring. Baring di rusuk kanan kita. Kita baring macam kedudukan mayat tu. Bukan tidur, baring je. Yang kata Al-Imam Al-Bajuri, disunatkan ketika kita baring tu kita menghadirkan perasaan kita akan kematian dan akan gelapnya kubur tu sendiri. Sunat sebenarnya kerana dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lepas kita sembahyang, bila orang dah azan, kita akan bangun sembahyang 2 rakaat. Sunatnya kita baring kejap. Baring kejap. Cuba kita buat. Apa kata orang? Awak datang sini nak sembahyang ke nak tidur? Kalau mengantuk benar, duduk je. Janganlah baring. Kan? Kenapa tak buat bantai siap-siap? Mungkin orang boleh berkata begitu kita. Tapi sebenarnya dia sunat. Saya dulu pernah buat juga. Kebetulan saya pergi ke masjid di Pahang, di Bandar Temerloh. Kebetulan sahabat saya dulu jadi imam besar masjid daerah Temerloh tu. Jadi kebetulan dia jemput saya mengajar kuliah subuh gitu. Jadi lepas dia azan tu, masjid tu luar, saya ambil arah kawasan belakang tu. Lepas habis sembahyang sunat, saya baring kejap. Baring dalam 3-4 saat tak apa dah. Jangan lama benar, nanti kan orang nak kena gerak pula, kan? Sebab apa? Sebab dia dilakukan oleh baginda Nabi. Dan memang ketika itu memang kita feeling. Masa kita baring tu, ya Allah, macam mana aku seorang-seorang dengan kubur. Maksudnya setiap hari kita mengingati kematian. Orang yang cerdik tu, dia sentiasa mengingat kematian. Lalu dia akan
memikirkan apa yang perlu dilakukan lagi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tapi biasanya kita di surau, di masjid, kita tak akan baring. Cuma satu keadaan, bolehlah mula besok. Mula besok biiznillah, dia disunatkan. Kita ambil sekejap tak apa dah. Cuma mungkin benda ni tidak menjadi satu kebiasaan, jadi orang mungkin terkejut. Cuma kalau kita tidur sungguh maknanya. Kalau kita tidur duduk tu biasa sambil-sambil dengar khutbah tu, kita tertidur, hakikatnya belum tidur lagi tu. Dia masih lagi kita dengar bunyi khutbah tu. Maknanya kita ketika itu mengantuk. Maknanya kalaulah kita tak duduk sekalipun, katakan kita terlentang sekalipun, masa tu tidak membatalkan wuduk. Kerana yang membatalkan wuduk apabila berlaku tidur, maknanya dah tak dengar langsung dah. Dalam masa yang sama, tidur dalam keadaan bukan duduk bersila. Bukan duduk di atas sesuatu yang tetap. Contoh macam katakan saya duduk atas kursi ni. Kemudian saya tertidur. Dalam keadaan saya tak tidur menyengit. Badan saya tak menyengit, elok tegak. Maknanya dua papan punggung saya tu menekan bumi, lalu menyebabkan kalau nak keluar angin pun tak terkeluar dah. Biasa kan kalau kita duduk gitu, kalau kita nak buang angin dalam keadaan duduk mana maunya tuan-tuan, dia kena menyengit sikit. Kita menyengit sikit, baru kita rasa okey, tengok tak ada orang, kita pun menyengit. Tapi jangan dibuat di masjid di surau, makruh. Sebab walaupun tak ada orang, ada malaikat. Dan malaikat mendoakan orang yang sentiasa berada dalam masjid. Dan Nabi sebut, malaikat dia akan sentiasa mendoakan kita. InsyaAllah kita akan jumpa dalam kitab Jam'un Nihayah satu hari nanti, kita hadisnya. Bila kita begitu, malaikat mendoakan kita. Tetapi doa malaikat itu akan berhenti bila kita berhadas. Maknanya kita buang angin, ketika itu malaikat berhenti dah berdoa kita. Sebab malaikat tak suka bau yang tidak harum. Bau busuk kita bagi ke malaikat, berhenti malaikat. Berhenti malaikat, dan malaikat tidak mendoakan lagi kita ketika itu. Sebab tu kalau nak buang angin sangat-sangat, keluar dari masjid, pergilah ke bilik air, kita buanglah angin kalau dah terasa sangat. Tapi kalau tengok orang tak ada, kita nak menyengit-nyengit, jangan. Makruh hukumnya. Okey, jadi kalau tidur duduk, dua papan punggung kita tu melekat ke bumi, maknanya tidak batal wuduk walaupun sampai orang gerak kita, sebab kita dah tak sedar apa dah. Tidur duduk, contoh macam saya kata tengah mengajar, tiba tertidur. Dah sampai tak dengar langsung. Ataupun tuan-tuan sambil-sambil dengan kuliah tu, duduk sila tu, tiba-tiba tertidur. Sampai tak dengar dah saya bercakap. Lepas tu masuk isyak orang gerak. Boleh terus sembahyang isyak. Tapi kalau sudah menyengit, tidur baring, tidur mengirin, dah tak boleh dah. Sebab apa? Sebab ketika itu papan punggung kita yang dua tu sudah tidak melekat ke bumi. Jadi salah satu sahaja keadaan tidur yang tetap papan punggung barulah. Duduk atas lantai yang berlubang. Kalau dia duduk atas lantai yang berlubang, kalau ikut kefahamannya, bila lantai tu berlubang, betul-betul lubang tu di bawah punggung. Maknanya agak-agak kalau dalam keadaan begitu, boleh keluar angin ataupun tidak. Ikut adatnya boleh keluar. Wallahu'alam, saya tak berani nak jawab soalan ni. Sebab dalam kitab dia hanya menyatakan tetap papan punggung. Cuma bagaimana pula kalau dia dah tetap papan punggung tapi kebetulan lantai itu berlubang? Saya postpone, saya tak tahu jawapannya. Nanti saya cuba lihat dalam kitab, kok ada dibincangkan kalau berlubang lantai itu, lalu kalau dia tidur tetap sekalipun, kalau dia nak terbang angin, straight dia, boom, dia boleh straight ke bawah. Macam mana keadaan orang yang tidur begini, dia pun tak tahu batal atau dia keluar angin ataupun tidak ketika dia tidur. Macam mana keadaannya? Wallahualam, saya tak tahu jawapan. Nanti saya cuba rujuk. Kalau saya tak jawab juga, ingatkan saya. Alhamdulillah. Ada satu soalan saya tak tahu jawapan. Sila doktor. Sila cikgu. Sila ustaz. Kalau kita tidur berbaring, secara adatnya dia tak tetap. Cuba kita baring. Dia sebenarnya dia bukan papan punggung tu menekan. Dia macam terletak di atas lantai je. Dia masih ada ruang untuk angin tu boleh keluar. Beza kalau duduk ni memang kita tak boleh nak buang angin lah, istilahnya dia telah menekan. Lalu lubang itu sudah tertutup, maafkan saya. Tapi kalau tidur secara berbaring,
dia sebenarnya kalau kita cuba try masing-masing, memang dia ada ruang, dia ada ruang yang menyebabkan kalau orang tu nak terbuang angin, dia boleh keluar. Jadi kalau tidur baring tak lepas. Dia salah satu je cara dia, iaitu tidur duduk. Sama duduk bersila ataupun duduk atas kursi contoh. Duduk atas kursi atau duduk melunjuk. Yang penting dua papan punggung dia tu, dua papan dia tu panggil aliyah, dalam bahasa panggil aliyatain, aliyatan. Dua papan itu memang betul-betul terletak di atas apa namanya bumi, di atas simen contoh, kalau dia duduk atas simen lah, atau duduk atas lantai kayu lah. Okey. Kalau dia duduk gitu, tiba-tiba dia gila, macam mana pula? Tetap batal. Cuma kerana bila gila dia bukan tidur. Pengecualian ini hanya berlaku pada tidur. Kalau dia pitam, dia gila, dia kena operation dalam keadaan duduk contoh. Dia dibiuskan dalam keadaan duduk sampai dia akhirnya hilang, dia dibius tapi dalam keadaan duduk. Macam mana tetap batal? Kerana sudah hilang akalnya, tapi bukan disebabkan tidur. Satu saja, iaitu tidur. Dan ini kalau kita lihat dalam hadis berlaku kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah nak sembahyang Isyak, kemudian Nabi ada urusan menyebabkan para sahabat dah azan dah. Nabi dah sampai ke masjid, tiba-tiba satu orang bertemu dengan Nabi, menyatakan beliau ada hajat nak bincang dengan Rasulullah, nak segera sangat gamaknya. Lalu Rasulullah menyembang dengan lelaki ni, lalu para sahabat menunggulah bila nak qamatnya. Mereka menunggu. Punyalah lama menunggu tu, berjam jugalah maknanya, sampai mereka tertidur dan berdengkur. Para sahabat letih sangat. Kita boleh faham, kita boleh bayang para sahabat waktu paginya bekerja. Kalau golongan muhajirin sebagai orang yang membuat jual beli, golongan ansar pula mereka sibuk di ladang kurma mereka. Jadi pada waktu malam tu memang letih. Bila sembahyang Isyak tu kalau lewat memang letih. Jadi akhirnya para sahabat sambil menunggu Nabi sebab lama sangat, sampai tidur dan berdengkur. Apabila selesai tu, lalu Sayyidina Bilal melaungkan iqamah, para sahabat terus bangun dan sembahyang Isyak tanpa mengambil wudu. Dan ianya diperhatikan oleh Nabi dan Nabi tak kata apa. Jadi ini menunjukkan bahawa perbuatan itu tidak ada salahnya, dan ini menunjukkan wudu mereka tidak terbatal. Walaupun dalam masa yang sama Nabi pernah bersabda, an-naumu wika'ussah faman nama falyatawadda. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bukan an-naum, al-ainan. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, al-ainani wika'ussah. Dua mata itu adalah penutup kepada lubang punggung. Nabi kata dua mata kita ini adalah penutup kepada lubang punggung. Nabi umpamakan macam punggung tu macam botol begini, ada penutupnya. Bila dah tutup, angin tak keluar, maknanya istilahnya. Jadi yang menghalang daripada angin keluar itu adalah dua mata. Maksudnya kalau dia sedar, dia tahulah angin tu keluar ke tidak. Tapi kalau dia dah tertidur, dia dah tak sedar. Maksudnya seumpama botol ini dia dah dibuka penutupnya, jadi bila-bila air boleh keluar daripada botol. Lalu Nabi kata, faman nama falyatawadda. Barang siapa yang telah tidur, maka hendaklah dia berwudu. Jadi secara zahir Nabi meminta supaya orang itu berwudu apabila dia tertidur. Para sahabat tadi memang tidur sungguh sampai berdengkur. Bila berdengkur ni maknanya sampai tidur yang memang dah terlalu dalam lah. Memang dah tak dengar orang menyembang apa. Kemudian bila Nabi SAW selesai urusan tadi dan Sayyidina Bilal pun melaungkan iqamah, para sahabat terus bangun dalam keadaan terus melakukan salat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Maka kata para ulama kita dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ini menunjukkan maksud hadis Nabi tidur itu membatalkan wuduk, iaitu pada semua keadaan melainkan apabila tidur dalam keadaan duduk. Sebab para sahabat tunggu tu dalam keadaan mereka duduk bersila di dalam masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi kepada pembatal yang ketiga. Kalau masuk Isyak azan terus, jangan tunggu saya. Kalau masuk Isyak azan terus, dia muazzin dia tak perlu tunggu, sebab apa nama hak muazzin adalah melaungkan azan pada awal waktu. Cuma Isyak lewat sikit sekarang ni. Kalau di Al-Azhar tu, kalau contoh Syekh mengajar, bila masuk waktu bila azan dan dengar azan, Syekh berhenti, itulah kan.
Jadi sebab azan itu adalah hak Bilal, manakala iqamah pula adalah hak imam, hak imam. Sebab tu nak iqamat kena pastikan imam dulu. Ya, silakan. Tertidur masa tengah sembahyang, tertidur dengan maksud sampai tak dengar apa? Tak dengar langsung. Still dengar sebenarnya. Ya. Masa dia terseguk, dia mengantuk sangat, dia tertidur. Sebenarnya kalau kita halusi, itu bukan lagi tidur, itu masih lagi dengan erti kata mengantuk. Bila dia akan batal sungguh tidur tengah sembahyang? Contoh masa orang buat qiyamul lail katakan, sembahyang sunat tasbih dulu, masa sujud tu, masa tu kot nak berlaku tidur. Dia tidur, dia letak kepala tu, dia menyebut subhanallah walhamdulillah berulang kali, 10 kali. Udahnya dia hilang di dalam fana, dia hilang di dalam mencari cinta Allah Azza wa Jal. Udahnya orang dah bagi salam, orang gerak, mat bangun, tak sedar juga, tetap di dalam keadaan sujud kepada Allah. Yang tu batal, sebab dia dah tidur. Tapi kalau tengah berdiri, rasanya dia masih lagi mengantuk. Dia masih lagi mengantuk. Sebab bila dia masih dengar imam cakap apa, walaupun dia dah tak dengar, dia tak tahu imam bahasa apa, imam cakap apa, sebenarnya dia masih lagi belum tidur. Dia berada pada tahap mengantuk. Tapi katakan dia boleh berdiri elok, tidur pula, tak jatuh pula tu, saya pun tak tahu macam bicara je. Secara adatnya dia akan tumbang. Kalau dia tidur berdiri mesti dia tumbang. Tapi tak tahulah dia ada amalan-amalan dia, pasak bumi ke apa kan. Lepas makan royan tu dia boleh pasak kaki dia angkat takbir, tak akan gugur dah, dia akan sabat di dalam solat dia, tapi tidur memang tak sedar langsung, batal lah wuduk dia. Sampai orang cakap apa dah tak dengar, senyap je, kerah begitu contoh. Kalau begitu sampai dia sendiri dah tak tersedar apa, batal sembahyang dia. Sebab kenapa sembahyang dia batal? Sebab telah terbatal wuduk. Kawan dia dah sebab, tapi saya cek ustaz, masa dia berdiri tu saya dekat dengan dia, saya nak pastikan ada bau ke, ada bunyi ke, tak ada. Memang tak ada, confirm. Saya dekat saja nak tengok keluar ke tidak, tak keluar. Walaupun tidak terkeluar angin sama sekali pun, tidur itu sendiri adalah membatalkan salat apabila tidur itu bukan tetap papan punggung. Dia boleh azan sambil duduk sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya nak azan sekarang. Boleh, walaupun tidak mendapat pahala sunnah. Dan tak disyaratkan azan tu kena menghadap kiblat, menghadap tuan-tuan pun boleh. Tapi tidak disunatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة
haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسول الإسلام دين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد في سيدة الكبير والشرف والدرجة الرفيعة والعصر مقام محمد الذي يعفو إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, selesai kita melihat dua perkara yang membatalkan wuduk. Ada lagi dua lagi pembatal wuduk, cuma perbahasan sebarang persoalan yang nak ditimbulkan berkaitan dengan apa yang kita bincangkan. Silakan. Kalau tengok orang Melayu kita, masa dia melatah tu agak-agak hilang ke akal dia. Ya, masa tu macam dia tak tersedar apa yang dia lakukan. Kalau sekadar melatas, orang fikir, oh pecut, sekadar begitu mungkin tahan lagi, itu mungkin tindakan refleks dia. Tapi kalau melatah sampai dia boleh menari-nari, dia boleh berjalan, dia boleh cium orang, saya rasa takut masa tu dia ketika itu ada unsur hilang sekejap dia punya akal. Sebab kalau tengok je melatah ni macam hanya pada orang Melayu lah. Tengok orang Arab tak ada boleh tengok orang tua dia tiba-tiba ada melatah tu. Dia terkejut ada, dia cocok dia macam terkejut tu ada. Tu tindakan refleks. Tapi kalau sampai dia boleh mak kau nama siapa, mak kau hijau, lepas tu dia boleh menyanyi sampai 2-3 minit kadang dia boleh terlupa. Yang tu rasanya macam orang Melayu kita je. Maknanya makan doanya banyak sangat lah tu kan. Wallahualam. Tapi kalau nak ikut, masa tu dia macam tak sedar tak apa yang dia lakukan. Jadi kalau ketika itu dia sedang berwuduk, saya rasanya wallahualam, kalau betul lah apa yang kita fahami, melatah sewaktu tu dia ada hilang sikit dia punya kemampuan berfikir. Jangan kau bawa dia gila. Makcik tadi gila kejap tadi. Jangan begitu, marah dia pula. Bahasa gila ni orang marah kalau orang kita kata dia gila. Cuma maknanya ketika dia melatah tu macam dia hilang sekejap kewarasan dia. Maka ketika itu batal wuduk dia. Saya sendiri nampaknya macam itu yang berlaku. Allah Allah. Silakan cikgu. Okey. Satu orang yang mengubat, satu orang dia mengubat orang, sedang dia sebelum mengubat tu ambil wudu. Yang mengubat tu ke yang kena ubat? Ya, saya faham cerita dia. Satu orang dia ada penyakit, katalah dia macam ada kerasukan. Kita orang Melayu kita panggil kerasukan. Jadi sebelum tu dia ambil wuduk, siap apa semua. Tiba-tiba masa dia dia diubati tu, tiba-tiba dia hilang kawalan dia. Dia dah tak sedar. Istilahnya orang kata jin dalam badan tu dia mula bagi respon lah. Kata orang lah. Saya tidak pandai mengubat hantu-hantu ni. Jangan tuan-tuan ada masalah berjumpa saya. Saya takut saya lari dulu kan. Hantu tu tak ada lari, saya lari dulu. Saya tak pandai mengubatnya.
Moga kita selamat ya Rabbal Alamin. Jadi katakan sewaktu itu dia hilang sedar dia disebabkan katakan ada gangguan jin ke contohnya, maka apabila dia hilang saja kesedaran dia, ketika itu batal wuduk dia. Hatta yang mengubat sekalipun, kadang-kadang setengah ada tok bomo cerita-cerita dulu ni, rasanya ustaz-ustaz tak kot. Ada setengah tok bomo dia menurun ya. Dia sebelum tu kata ambil wuduk, saya nak wuduk. Udah masa dia tiba dia pun memanggil, menyuruh tu, udahnya dia pun udah menggelepur-gelepur macam tu. Sampai dia pun dah jadi lain dah cakap, Tok Ki datang daripada tempat sekian-sekian lah apalah. Dia pun dah cakap dah lain dah. Dia pun dah tak tersedar. Istilahnya jin masuk ke dalam badan dia. Dia yang mengubat tapi jin tu masuk dalam badan dia contoh. Maka ketika itu juga kalau dia dah tak tersedar, batallah wuduk dia. Cuma dalam perbahasan kitab fiqh tak dibincangkan perbahasan ni. Maknanya dia tak berlaku dalam masyarakat orang Arab. Cuma kalau melihat kepada realiti masyarakat Melayu kita, kalau dulu kita tengok orang yang mengubat ni kadang-kadang dia menurun, dia memanggil contohnya, lalu dia hilang kesedaran dia. Kalau dia berwuduk lepas tu pun, sebelum tu dia berwuduk, kemudian dia lepas selesai mengubat, dia dah menurun tengah-tengah tu, dia nak semayang, kita kata kena ambil wuduk dulu. Cuma kalau dia memanggil jin itu, yang tu dia ada masalah sikit lah isu fiqah dia. Sebab dia ketika itu takut dia dipermainkan oleh jin. Wallahu taala a'lam. Saya secara peribadi saya tak mendalami sangat dalam bidang perubatan ini. Saya kira tuan-tuan ada 2-3 orang rasanya memang mempelajari perkara ni. Itu mungkin sahabat-sahabat. Tapi secara fiqahnya begitulah. Kalau dia dah tak sedar, sama ada yang mengubat atau yang kena ubat, kalau dia tak tersedar langsung dah ketika itu disebabkan ada tindak balas, bukan takat masuk hantu. Kalau dia makan ubat contohnya, doktor bagi dia injection, tiba-tiba dia tidur terus. Macam mana dia ceritanya? Dia akan membawa kepada pembatalan wuduk. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Minyak lintah. Lintah tu sendiri adalah tidak boleh dimakan. Dia tu maknanya lintah tu samalah dengan ulat apa benda sekalipun, lintah ke lain. Kalau gamat, benda yang boleh makan tu lain cerita. Tapi katakan dia menggunakan binatang yang tidak halal dimakan, atau binatang tu halal dimakan tapi diambil setelah dia menjadi bangkai. Contohlah kan. Yang penting maknanya binatang tu dah tak boleh dimakan, lalu kita menjadikan ia sebagai ubat. Boleh atau tidak? Boleh. Tak ada masalah. Sebab kalau dari segi perubatan, kalau memang kita terpaksa berubat menggunakan najis istilahnya, macam bangkai tu termasuk najis, macam lintah sekalipun, lintah itu dia tapi dia ada satu sudut, itu lintah tu sendiri dia tidak berdarah tu. Dia jenis bukan binatang yang ada darah lah. Dia seperti zubab, seperti apa namanya, apa namanya, Allahumma shalli ala Rasulillah, lalat. Tapi apabila dia itu tapi itu dari sudut isu dia mengubah air ataupun tidak, tapi dia tu sendiri memang bangkai. Dia tu sendiri memang bangkai. Cuma kalau dia termasuk dalam air, dia ada perbahasan fiqah dia. Cuma dalam isu lintah tadi, dia tu sendiri memang najis. Sebab dia adalah bangkai. Lalu dibuat minyak contohnya. Tapi kalau minyak tu binatang yang halal makan dulu, contoh macam Pak Tam dulu ada buat minyak dhab, minyak dhab. Jadi memang dhab itu bukan dhab bangkai, memang dhab itu halal dimakan, dan Pak Tam dah sembelih apa semua. Apa namanya, dia buat minyak halal lah, minyak tu dia tak jadi isu najis lah. Tapi dalam isu lintah tadi, walaupun boleh digunakan minyak itu untuk tujuan perubatan, cuma ketika dia nak sembahyang, dia kena bersihkan diri dia dululah. Dia kena bersihkan diri dia dulu sebab dia telah berubat menggunakan najis. Jadi kalau dia berubat menggunakan najis, kalau memang itu adalah ubatnya, maka tak ada masalah. Hatta kalau terpaksa telan sekalipun, dia boleh makan. Cuma kalau katakan ubat itu dia sapu ke badan dia, minyak ni biasa sapulah.
Jadi ketika dia nak sembahyang, dia kena bersihkan diri dia dulu sebab minyak tu sendiri adalah bernajis. Istilahnya dia tidak berdosa kerana dia buat itu tujuan berubat. Tapi dalam masa yang sama dia telah berubat menggunakan najis. Jadi bila sembahyang dia kena suci daripada sebarang hadas dan juga najis. Subhanallah. Saya tak pernah ditanya soalan ni. Lepas tu seronok berkuliah di Bougainvillea ni. Orangnya bertanya soalan tu, dia membantu kita untuk lebih mendalami perbahasan fiqh. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, saya kira sekadar tu dahulu. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu semula besok untuk 2 pembatal wuduk yang seterusnya. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Jazakumullahu khairul jazak. Besok kita ada kuliah subuh ke? Kalau ikut jadual. Ada ke saya punya kuliah besok? Saya pun dah terlupa dah jadual. Nanti kita tanya balik dalam grup saya pun dah terlupa jadual saya. Rasanya ada. Kalau ikut sebelum ni. Lupa kita. Ala kuliah kita tengok balik jadual. Kalau ada besok saya datang. Itu saja daripada saya, minta maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.